Hai, kembali lagi dalam Vodcast episod 2. Saya Intan Zusyawani. Saya ditemani dengan Abang Eli. Ya, Assalamualaikum semua. Okey, kita nak ucap terima kasih kepada yang mengikuti Vodcast kali ini. Ini episod 2 untuk musim ketiga. Betul. Kan. Ya, dan yang mendengar suara kami di Audio Plus ni, terima kasih banyak-banyak juga. Hari ini perbincangan kita menjurus kepada apa yang menjadi dilema kepada Intan ya. So hari ini, kalau boleh saya nak bercakap mengenai gambar, video ataupun apa-apalah yang mengenai visual. Betul. Okey. Itu yang menjadi perhatian sekarang sebab sekarang ni semua orang dah ada peranti tu bersama-sama dengan dia. Betul. Sebab dulu telefon je lah. Sekarang seolah-olah kamera tu lebih signifikan daripada telefon tu. Betul tak? Betul. Sebab kita bukan beli telefon untuk suara sedap ataupun jelas ke tak, tapi phone tu berapa lens ada, berapa apa features yang ada, apps apa boleh pakai, filter apa dan sebagainya kan. Jadi disebabkan itu juga dia dah beri kesan kepada pengguna ataupun pengamal bidang fotografi dan juga videografi. Sebab telefon semakin canggih, walaupun kamera semakin canggih, tapi dah mula dicabar oleh peranti seperti telefon. Betul. Ya. Yelah macam tadi yang saya cakap saya nak kahwin tu. So bila nak kahwin, of course kita nak hire photographer. Jadi kita ada pilihan. Kita nak hire photographer yang ambil gambar dengan device telefon ataupun dengan kamera. Okey. Jadi macam saya yang biasa-biasa ni, saya rasa benda tu sebenarnya satu isu jugalah. Sebab ada macam kenalan saya cakap, kenapa kau nak hire mobilegrapher? Mobilegrapher ni ialah Yang guna phone. yang ambil gambar guna phone. Yang nak ambil gambar, yang ambil video guna phone. Mobile photographer lah. Mobile photographer. Okey. Dan ada juga yang cakap, dah kalau kau ada duit, kau hire je lah yang pakai kamera sebab kualiti lagi baik. Tapi kenapa mereka nak mempertikaikan keputusan saya kalau saya nak hire mobile photographer tu? Okey. Mungkin pertikaian tu valid, tapi kenapa Intan tak nak ambil fotografer profesional? So saya nak jimat. Maknanya kena ada premis tu lah. Maknanya nak jimat duit. Kan? Jadi penjimatan tu juga membuatkan lebih banyak mobilegrapher ni muncul, betul tak? Kan? Jadi akan memberi cabaran kepada golongan profesional ni. Jadi hari ni kita nak bincang lebih lanjut tentang perkara ni bersama dengan seorang content creator yang bercakap tentang kamera dan sebagainya, dan seorang videographer dan juga fotografer acara lah, termasuk perkahwinan. So mungkin Intan boleh fikir untuk ambil kedua-duanya ni. Tapi sebelum tu kita kenalah minta dia orang kenalkan diri dulu. Sebab saya nak tanya lebih macam mana sekejap lagi. Tak, kita perkenalkan dia dulu. Lepas tu baru kita tanya lebih lanjut. Okey, yang baju putih tu namanya Amy. Ya, saya. Ya, tapi nama penuhnya Nama penuh saya Zulhelmi bin Isnin. Zulhelmi bin Isnin. Okey, sebagai berapa lama dah jadi wedding photographer? Tahun ni 11 tahun. Wow. Tahun ni 11 tahun. Berapa banyak wedding dah buat cover? Kalau nak kira sekarang lambat kot kita habis. Saya pun tak ingat dah berapa banyak dah. Banyak wedding yang saya cover. Wow, okey. Pengalaman luas lah ni maknanya. Okey. So 11 tahun tu memang fokus on wedding. 11 tahun tu memang fokus kat wedding je. Sebab memang tak minat ambil gambar lain selain daripada wedding. Okey. Apa So sebab saya memang special kat wedding je. Apa yang istimewanya sampai awak tak nak ambil event ke buat corporate? Sebab first kali saya start memang dengan wedding. Okey. Jadi bila dah start dengan wedding ni, benda lain tu saya dah tak sempat nak belajar. So kat wedding ni saya suka moment. Saya suka kejar moment. Saya suka tengok reaction orang, apa yang orang reaction yang jadi masa tu. Kadang-kadang ada kat wedding ni kena yang family tengah sedih, kita dapat tengok diorang sedih. Ada yang jadi macam-macam benda yang jadi kat event masa kalau saya datang ambil gambar tu. Maknanya setuju tak kalau kita kata yang seronok tu, yang candid tu lebih seronok daripada yang posing-posing tu? Yang candid tu sebenarnya lagi best. Yang tu yang fotografer memang tunggu sebenarnya. Pernah tak ada situasi yang yang overshadow and then ada yang makcik yang akan ada every picture yang tu pernah tu tak? Apa karakter yang overshadow pengantin? Yang tu bukan kata pernah, memang setiap hari. Memang setiap kali event memang akan jadi. Habis tu handle macam mana? Selalunya dia ada dua situation lah. Satu, ada orang yang akan dengar cakap kita, dan satu lagi dia akan tak kisah pun apa yang jadi. Kalau kau fotografer ke, kau videografer ke, dia memang akan tak apa, aku nak ambil gambar dulu. So kita sebagai professional fotografer kena tegur cara elok dulu mula-mula. Kalau dia tak dengar juga, so kita kena selit jugalah cara-cara pun. Sebab kita tak nak jadi isu. Sebab kalau kita shoot benda tu penting tapi kita tak dapat, tiba-tiba orang yang tak penting pula dapat gambar tu. Benda tu jadi isu lah. So pengantin akan
persoalkan kenapa makcik saya dapat gambar ni tapi saya tak dapat. Professional fotografer tak dapat. So benda tu memang setiap masa akan berlaku lah. Minta lah makcik tu bayar juga separuh kan. Okay, dan di sebelah Amy ialah Saiful. Beliau saya difahamkan seorang content creator yang bercakap tentang kamera dan segala peralatan khusus dalam fotografi lah. Betul. Nama penuhnya apa tadi? Okey, nama penuh Muhammad Saiful. Tapi kalau di social media lebih dikenali dengan nama Saiful Baker. Saiful Baker? Saiful Baker. Mana datang Baker tu? Sebab nama ayah Abu Bakar. Okey. Macam mana nak komersialkan nama Abu Bakar ni menjadi kan? Kalau Bakar ni dah ramai sangat kan. So carilah ya Baker. Ayah setuju tak? Ke dia tersinggung? Tak ada perbincangan. Dia redor je lah. Dia dah guna nama tu. Betul. Okay, berapa tahun dalam bidang content creation? Kalau content creation ni lebih dalam 5-6 tahun. Okay. 5-6 tahun. Tapi dalam industri kamera ni, untuk content creator tak berapa nak kuat sangat lah di Malaysia. Kalau dibandingkan negara jiran, basically negara jiran lebih bagus lah. Contoh macam Indonesia, Thailand. Diorang punya content creator untuk kamera ni dia lebih matured dan viewer pun lebih tinggi, senang nak dapat. Kalau compare dengan Malaysia ni, kalau nak buat content entertainment, very easy, senang nak dapat viewer. Tapi kalau tentang technical tak berapa ni sangat lah. Sebab tu lah ada orang-orang macam Intan ni nak janji shoot guna phone pun tak apa. Susah orang macam Saiful nak cari makan. Jadi macam korang berdua memang dari bidang fotografi ke? Kalau macam saya memang dua-dua. Foto boleh, video boleh. So sebab saya expertise dalam technical, dua-dua benda, foto dan video. Macam saya pun sama juga. Memang foto dan video. Bila bercakap tentang fotografi, buat review fotografi kan, ataupun kamera, ada buat review phone kamera juga tak? Ada jugalah. Ada juga. Okay. Adakah sekarang ni, kita tanya Saiful dulu lah, kamera pada telefon tu dah boleh bersaing dengan kamera profesional ataupun mirrorless ke DSLR ke? Okay, so kalau bercakap tentang dua benda ni, smartphone dan juga kamera. So benda pertama paling penting dalam dua benda ni ialah dia punya kualiti gambar yang terhasil bila kita ambil gambar, dan dia punya penggunaan gambar tu. Ada setengah orang dia ambil gambar semata-mata untuk social media, untuk Facebook, Instagram, Twitter. So benda ni kalau kita gunakan untuk social media tak ada masalah. Pakai smartphone pun okey, sampai kamera mahal pun okey, kamera murah pun okey. Sebab viewer tak dapat bezakan pun. Kita pakai kamera yang RM10,000, kita pakai kamera yang RM20,000, ataupun kita pakai smartphone. Viewer memang jarang dapat bezakan. Tapi bila kita pergi kepada satu stage lagi, iaitu nak print, orang nak jadikan dia sebagai, mungkin letakkan dinding ke apa semua kan. Kalau ada kat situ, smartphone mungkin ada kalah sedikit lah. Tambah lagi kalau melibatkan dalam keadaan situasi, contohnya bila buat wedding kan. So bila buat wedding kadang ni lighting, ada yang pelik-pelik, ada yang okey. Ada yang lampu belakang kuat, ada yang dia pasang spotlight warna biru, spotlight warna hijau kan. Jadi buka pengantin warna biru, hijau kan. So bila kita menggunakan smartphone, kita ambil gambar dan color tu semua tersukar balik nak betulkan. Tapi kalau kita menggunakan kamera, benda ni jadi mudah. Jadi kenapa profesional lebih suka pakai kamera, sebab selepas tu post editing, penggunaan dia lebih mudah. Color grading dan sebagainya. Color grading dan macam-macam. Tak dengar tu. Kau nak cakap muat. Tapi okey. Orang macam Intan ni lah satu atas alasan berjimat lah. Dan kebanyakan generasi sekarang, kalau saya salah beritahu tau, ambil gambar macam pun, dia nak sumbat dalam social media aje. Betul. Dia bukan nak buat poster besar-besar macam orang dulu boleh lah gambar pengantin kan, besar, sebesar-besar, life size kan. Sekarang ni dia nak kongsi dalam Instagram saja. Jadi keperluan untuk gunakan perkhidmatan professional cameraman ataupun fotografer tu macam dah tak berapa dah. Amy mungkin ada. Kalau setengah orang benda tu dia nilai kat orang tu sendiri. Nilai tu asal diri orang tu sendirilah. Sebab sekarang still relevan lagi. Orang nak gambar yang kualiti okey, walaupun dia nak post kat media sosial. Sebab benda tu untuk tontonan awam. Ramai nak kena tengok gambar-gambar tu. Jadi diorang memang nak kena high quality lah untuk tengok gambar-gambar diorang. Lagi satu, gambar tu pun long term. Diorang nak tengok bertahun-tahun lagi. Macam contoh kalau kita tengok gambar-gambar daripada kamera filem pun still sekarang pun orang still suka lagi dengan gambar-gambar kamera filem. Walaupun zaman dulu maybe tak ada phone lagi kan. Sekarang orang tu sendiri yang kena nilai. Dia sendiri yang kena nilai gambar ni okey ke tak kalau aku nak kena ambil guna pakai phone ke. Maybe kalau pakai phone sekarang
macam family boleh lah tolong. Tapi kalau untuk betul-betul kalau betul-betul nak quality, memang orang kena hire fotografer yang profesional. Tapi tak ramai orang yang macam tu dah kan? Yang appreciate filem punya grain, semua nak asalkan gambar cantik, paling tak pun dalam tu ada apps filter dan sebagainya kan. Asal cantik, kurus, putih dah. Nampak? Apa cantik, kurus, putih dan maknanya boleh buat apps untuk 3 ni je. Tapi kalau sekarang kita tengok balik semula, filem look dah naik balik. Maksudnya orang dah suka balik dengan gambar-gambar lama. Betul. Gambar-gambar filem. Even kalau macam wedding, filem fotografer pun dia dah boleh buat job wedding sekarang. Dah ada pengantin-pengantin yang hired wedding fotografer ni. Filem fotografer ni untuk shoot wedding dorang. Betul. Tapi dorang still ada yang fotografer lain jugalah. Betul. Sebab sekarang macam trend nak ke arah klasik balik. Yang filem. Mereka tak puas hati dengan filter old filmnya tu, tak puas hati dia lah. Nak yang betul-betul lah. Dia macam kita dah dengar lossless punya audio quality dekat music punya app ni. Tapi nak juga pakai pina hitam. Nak dengan scratch tu tau. Kan. Mungkin itulah. Tapi tadi ada mula-mula macam Intan beritahu kan, kenapa satu sebab nak ambil mobile graphy punya package apa semua kan, sebab jimat. Betul. Ini memang normal. Kalau setengah pengantin dia orang nak jimat. Sebab banyak benda kan dalam majlis ni, macam-macam kos, ada kos makan lah apa semua. Kan. Tetamu datang dengan door gift pelbagai lah. Make up yang cantik-cantik, pelamin cantik-cantik kan. Tapi memori daripada make up dan pelamin tu menggunakan servis yang murah. Servis yang tak berkualiti. So kita bayar makeup tinggi ni, makeup memang tip-top, terbaik. Pelamin super. Tapi bab gambar kita nak berjimat. Sebab yang mana kekal di antara semua benda ni? Yang kekal ialah gambar kita saja. Tu saya setuju. Bukannya pelamin pasang petang buka. Lepas tu pelamin tu orang lain pakai juga. Kan? Bantal golek tu. Kerusi tu. Faham tak Intan? Tapi ada satu faktor lagi yang kita kena tahu. Sebab contoh macam industri kereta. Kenapa industri kereta ada pelbagai jenis kan? Ada yang murah, ada yang mahal. Industri macam event untuk memasak kan, partai-partai masak, ada yang mahal, ada yang murah. Contohnya macam kita beli kuali dekat kedai biasa-biasa harga RM10, masak ayam masak merah jadi juga. Beli kuali yang mahal jadi juga ayam masak merah. Tak ada beza pun. Rasa sama apa semua kan. Tapi kenapa ada industri yang mahal tu? Dia dalam industri fotografi ataupun videografi dekat Malaysia, dekat mana-mana lah, dia ada dia punya segmentation, dia panggil market. Bila kita berada di kampung, orang-orang kampung kan, kita kena tahu orang-orang kampung manalah nak hire fotografer-videografer yang harga sampai RM10,000 kan. Itu andaian lah kan. Allah. Memang ada, tapi kebanyakannya memang diorang tak mampu nak buat benda tu semua kan. So diorang akan mencari yang mampu bagi package yang lebih marhain. B40 punya style. Macam tu. So mobile graphy antara benda yang bagus lah untuk diorang pilih. Kalau semua industri ni hire yang mana sekarang ni, semua charge RM5,000 ke atas. Semua charge RM5,000. Jadi orang-orang yang tak mampu ni macam mana? Kesian ada orang. RM5,000 tu average ke apa? Oh tak. Ini sebut je. Sebut je. Sebut je. Okay. Kalau nak tanya harga wedding sekarang boleh tanya. Berapa? Ni untuk manfaat Intan lah. Kalau saya punya lah, selalu bukanlah saya lah, average lah, ballpark figure. Average lah, selalunya orang starting price RM1,500 macam tu. RM1,500 apa yang dapat? Untuk gambar untuk one event. Ada gak yang buat RM1,500 tu foto dan video. Ada juga yang RM1,500 tu foto je. Jadi untuk awak RM1,500 tu ialah foto sahaja. Foto saja. Kena Video kumpul pakai duit phone. Video pakai phone. Rekod sendiri. Okay, macam korang berdua ada masalah tak dengan mobile photographer ni? Kalau ikut saya memang tak ada masalah pun. Sebab saya ada terbaca lah dekat TikTok. Sebab ada yang pakai kamera akan pandang slide dekat orang yang pakai phone. Pakai phone. Oh ya? Pernah terbaca lah. So nak tahu jugalah macam korang punya circle macam mana. Kalau circle saya, so far memang tak ada masalah dengan mobilegrapher lah. Ke buat juga job tu? Ambil juga? Package untuk mobilegrapher. Maknanya contoh macam Intan kata dia nak berjimat, tapi dia suka karya Amy. Kita memang takkan ambil. Takkan ambil Sebab kita tak nak ada risiko. Sebab
kita tak tahu macam mana nak edit sebab kita dah biasa edit daripada footage daripada video daripada kamera semua kan. Lepas tu kita nak kena menghadap phone punya quality pula, kita tak tahu macam nak deliver kat klien. Lagi satu macam abang saya boleh cakap tadi dia tak ada kepuasan dekat phone. Okey, kepuasan tu pada kalian lah yang menggodek color grading, exposure dan sebagainya. Tapi appreciation tu tak ada pada consumer. Dia tahu gambar cantik tak cantik, kurus tak kurus, apa lagi? Itu je kot. Kurus Putih tak putih tak putih. Tapi yang sonok menggodek tu adalah kan macam mana nak bagi mereka faham yang ini satu masterpiece, satu composition yang mengambil masa, kudrat dan sebagainya untuk mencantikkan, memuaskan hati. Dia tahu macam mungkin gambar tu awak edit satu sehari suntuk, tapi bagi dia macam ni apps semua dia buat. Macam mana nak meyakinkan orang seperti Intan? Selalunya pengantin ni selalunya klien ni dia akan fikir macam okey, kalau dia kata phone ni dah okey untuk diorang, sebab diorang kata macam editing tu biasa-biasa je, maybe diorang tak ada kat situation hari yang berjadi tu. Maksudnya macam pelamin lighting masa tu. So bila lighting teruk macam abang ni cakap, pelamin warna biru, warna purple, kat situ baru dia tahu yang sebenarnya telefon ni tak ada function. Telefon ni tak okey untuk ambil gambar. So nanti kat situ macam contohlah backlight lah, senang cerita backlight je. Belakang tu lighting terlampau over sangat kan. Jadi bila kita nak ambil gambar pakai phone, kita nak kena adjust tu dah susah. Kita nak kena adjust gambar tu memang susah. Melainkan kita pakai kamera. So kalau kamera kita boleh pakai aksesori lain. Contoh macam lighting, boleh pakai speed light semua. Kalau kat phone sajalah. Orang yang pakai phone ni dia jarang lah dia rajin nak bawa softbox ke apa benda, nak kena bawa lighting lain. Dia akan bawa phone dengan dia punya aksesoris yang senang je, yang berbaloi dengan apa yang orang bayar dia. Maknanya dia takkan bawa benda lain. So kat situ masa hari majlis tu pengantin sendiri yang akan faham. Jadi Intan, adakah dah ada sedikit pertimbangan ke masih lagi sebenarnya benda ni memang bergantung kepada individu tu. Betul lah, atas kemampuan. Betul. Tapi bila dah adanya lambakan teknologi phone kamera ni yang dah boleh buat macam-macam filter, macam-macam ni kan, rasa macam orang dah makin lama makin kesampingkan golongan kerajaan. Ada terasa macam tu ke ataupun tak? Tak ada. Tak ada pun. Tak ada. Sebab yang tahu kualiti tu tahu. Kan betul tak? Betul. Macam So sebab benda ni teknikal, sangat-sangat teknikal. Kalau bercakap tentang kualiti gambar daripada smartphone dan juga kamera, satu benda yang paling obvious lah dia punya kualiti, image quality. Sebab kelebihan kamera-kamera macam ni, dia boleh shoot dalam apa sahaja keadaan. betul. Terang, gelap, color pelik-pelik kan, gelap dan subjek bergerak laju. So kamera-kamera macam ni dia mampu buat dengan cukup baik, tak ada apa isu dengan andaian yang fotografer tu tahulah nak gunakan kamera. Tapi kalau untuk pengguna-pengguna smartphone, kerana tu subjek berjalan dan kita nak ambil momen, dan benda ni berlaku sangat laju, sangat pantas. So kerana tu fotografer kena shoot dalam keadaan yang panggil continuous shooting, non-stop, sebab nak ambil setiap momen tu. So smartphone mungkin kalah kat situ. Ada benda yang kalah. Orang-orang yang guna kamera menang, tapi kalau dari segi mobile, mobility, penggunaan macam mobilografi, orang pakai phone ni mudah. Nak shoot, keluar je, laju. Kalau macam kamera, mungkin yang pakai speed light kena set up semua sendiri. Betul. Dia akan ambil masa dan proses. So benda ni dia ada kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Dan benda ni memang sangat-sangat bergantung kepada orang yang hire tu, yang klien yang nak tu. Dia tahu kadang-kadang tu jangan expect hire seorang mobilografer dapat gambar kualiti macam orang yang pakai kamera mahal. Betul. So dia kena tahulah benda ni. Ada experience tak sebelum ni? Ada klien yang macam komen ke ataupun yang kalau saya sebenarnya kalau dalam wedding tidak lama sangat, sebab dah sedar pasal benda ni berlaku, terutama dari segi isu payment tak berapa tinggi dengan value kerja, sebab kita nak letak diri kita value tinggi. Kita tak nak dalam value yang rendah kan. Jadi bila kadang-kadang tu diorang cakap ambil gambar nak tukar apa semua kan, so kita follow je lah, kita ikut direction yang dia nak apa semua. Dan biasanya kita akan ambil contoh. Dan biasa macam orang yang hire kan, contoh orang hire ni, dia dah tahu dah siapa fotografer ni. Betul. Dia dah tahu gambar-gambar yang dia hasilkan. Dan dia hire sebab gambar yang dia dah tengok. Betul. Jadi dia nak kualiti yang sama. So benda ni simple. Contohnya macam saya minat lah dengan gambar yang orang pakai phone ni, sebab dia nak gambar macam tu. Jadi orang yang pakai phone ni dia akan hasilkan seni yang sama. Kalau tak percaya, tanya, flow dia sama je.
flow gambar dia semua sama. Sebab itulah orang panggil wedding, sebab dia terpikat dengan gambar yang dia dah hasilkan. Bukan sebab dia terpikat orang ni pakai iPhone, orang ni pakai Sony, orang ni pakai Canon. Bukan sebab tu. Sebab gambar yang dia dah hasilkan. Okey, dengan kecekapan dan expertise kalian ni, Amy lah saya nak tanya, ada tak keperluan untuk buat comparison, perbandingan? Okey, momen yang sama, ini satu guna kamera phone, satu guna kamera ni professional. Ada tak rasa keperluan untuk beritahu, sekadar untuk marketing lah, nak beritahu sekarang ni ada mobilografi dan sebagainya, tapi kalau shoot guna kamera, efek dia lain. Selalu kalau benda-benda macam tu memang content creator lah yang buat. Diorang memang suka compare kan benda-benda macam tu kan, sebab nak bagi tahu apa perbezaan benda tu. Tapi kalau macam daripada segi individu, benda tu memang tak payah compare pun kita tahu apa yang jadi. Contoh macam abang ada cakap tadi kan, kita nak ambil gambar pakai kamera, laju dia macam mana untuk kejar momen. Kalau pakai phone ni, benda yang laju memang susah nak dapat tangkap. Contohnya shutter speed kat kamera memang tak sama macam shutter speed kat kamera dekat ni. Shutter speed kat phone tak sama macam shutter speed kat kamera. So benda-benda tu memang phone memang agak lemah kat benda-benda macam tu. Jadi kita memang tak boleh nak capture lah momen tu dengan laju. Kalau macam benda-benda yang bergerak, semua benda tu kan, kita tahu kamera lagi okey daripada phone. Selalu kalau macam perbandingan macam tu, memang kebanyakannya yang buat content creator dia akan buat benda macam tu lah. Nak compare kan benda macam tu. Kalau kita, macam saya, memang more tu wedding je, benda-benda macam tu memang kita tak ambil tahu sangat lah. Intan masih lagi belum diyakinkan? Tak, saya nak tahu skill tu sebenarnya dari mana? Macam korang memang belajar dari internet ataupun ambil jurusan tu di universiti ataupun macam mana? Sepanjang 11 tahun dan awak berapa? 4 tadi kan? Baru je. Dalam 5. Itu dalam content creator? Itu dalam content creator. Itu dalam content creator. Jadi sepanjang tu, macam mana korang polish korang punya skill? Mungkin ada yang berminat. Macam contoh saya nak dari phone ke kamera. So apa yang saya kena buat? Mula-mula dia tak nak, dia nak orang ambil gambar dia ni, tapi dia nak kahwin, lepas tu dah jadi bagus jadi fotografer. Dah Sailam pula. Dia dah teracun lah tu. So macam mana? Kalau saya dulu memang start dengan study lah. Memang ambil course fotografi. Tahun dah tak ingat lah. Tapi ambil course fotografi dekat IKBM Pertak. Lepas habis dengan tu, kita pernah kerja dengan company macam magazine. Lepas tu pernah lah kerja dengan KBS. Sekejap kan. Lepas tu tapi tak sampai. Bukan, maksudnya tak jiwa puas. Tu tak puas lah dekat situ. Lepas tu start masuk wedding ni pun sebab shoot cousin. Kat situ dah jadi minat lah dekat wedding. So sampai sekarang lah buat wedding. Jadi lebih kepada kepuasan tu, lebih kepada subjek yang dibidik, bukan kepada technicality of the photography tu lah. Betul. So lebih kepada seni lah, art lah sebenarnya. Sebab tu kena appreciate benda-benda macam ni. Capturing the moment. Capturing the moment kan. Intan? Tak. Okay. So, saya nak tahu. Kita nak masuk kelas boleh jom. Itu lah dia. Okay, kalau win-win. Kalau saya belajar macam mana, so basically dia banyak saya punya influence dari pelbagai faktor. Dan semua benda ni lebih pada kepuasan diri. Sebab bila saya dah belajar dalam satu genre fotografi, contohnya saya belajar portrait. Bila dah belajar portrait pula pecah lagi. Ada yang studio, lighting, ambient portrait, semua. So bila dah belajar satu-satu tu, lama-lama tu dah jadi bosan. Dah bosan pasal genre ni, so pergi ke genre lain. Genre lain pula mungkin pergi ke arah landscape. Seorang belajar landscape pula. Apa yang perlu ada dengan landscape, macam mana skill landscape. So bila dah puas belajar landscape, dah bosan main landscape, pergi ke genre lain pula. So saya pergi belajar tu belajar yang macam mana? Belajar dengan orang. Belajar dengan orang maksudnya masuk kelas, workshop. So lepas tu pergi pada sport pula. So bila shoot sport pula, sampai ke Bukit Jalil lah, shoot Bukit Jalil live apa semua, time final FA Cup, final Piala Malaysia apa semua. So alhamdulillah masa shoot sport tu ada satu gambar viral dengan TMJ lah masa tu. So shoot gambar, dan gambar tu di print dekat kat mana, dekat stadium, bukan, dia panggil markas JDT. Oh wow. Gambar besar apa semua. Gambar yang Saiful shoot ke ataupun yang ada Saiful dalam tu? Yang saya shoot. Okay. Saya shoot.
Masa tu Patut TMJ dalam tu gambar dia. TMJ dia kat depan kan masa tu. So shoot apa semua viral apa semua. Tapi macam ni lah cakap apa ambil momen. Dalam sukan pun ambil momen. Saya menangis dalam ambil gambar sukan sekali. Masa tu SEA Games 2017 shoot gambar rugby, main rugby dekat PJ. Yang menarik masa tu Malaysia menang emas. Dan seorang player ni dia terlalu seronok dan bangga sangat dapat emas, menang final lawan Singapore. Dia naik atas, mesti dah nampak dia bawah ni, dia pegang bendera Malaysia. Nampak dia bawah ni dia berlari. Ini macam ada something ni kan. So terus fokus kat dia, non-stop. Fokus dekat dia, tengok dia pergi mana. Dia pergi jumpa bapak dia dengan mak dia dekat atas. Peluk mak dia apa semua. Bapak dia menangis. Bapak dia tak ada reaction lah, tapi menangis. Dan macam ayah kan dia tak, mak dia memang dah habis lah. Habis semua menangis kan. So moment tu bila kita dapat, automatik tengah ambil gambar ni air mata basah kan. Jadi dapat capturing those moment, bukan something yang simple. Tapi dengan bantuan kamera, dengan lens yang boleh zoom, kita boleh nampak detail satu persatu. So benda ni membantu. Dah bosan dengan sport, dah tahu industri sport macam mana apa semua, bertukar lagi, pergi pada wildlife pula. So belajar wildlife pula, macam mana nak shoot burung, macam mana nak shoot di dalam hutan, cari burung, mengenali burung. Lepas tu betul ke semua ni dalam 4 tahun ni? Betul. Dia macam banyak. Ni macam content creator. Macam 30 tahun punya pengalaman ni. Creator. So macam ni tau. Macam 4 tahun content creator lah. Tapi yang semua ni fotografi ni berapa tahun? Lama dah, lebih 10 tahun. Okay. Sebab apa? Belajar bila macam saya dah belajar satu genre ni, kita melihat sesuatu genre tu macam shoot portrait, kita punya view dah lain. Kan? Kalau kita tengok burung, view pun dah lain. Macam benda-benda ni semua dia berkait. Fotografi ni berkait. Satu benda dia berkait. Macam nak ambil capturing moment dalam wedding tu, dia punya teknik nak ambil moment tu kita boleh apply dekat street fotografi. Kan? Street fotografi pula, ambil moment dalam street fotografi, macam mana nak ambil moment street fotografi, kita boleh apply ke wedding pula. Ada yang contoh macam saya pernah tengok orang, dia street photographer, lepas tu dia buat wedding, gambar dia lain. Dia ambil moment. Dan dia pakai lens kamera yang simple, kecil, compact. Dia ambil wedding street style. Okay. Macam tu. Dengan cara dia ambil gambar, dia letak layer gambar apa semua, totally lain. Dan klien appreciate benda ni sebab nak benda tu. Dia cakap benda ni bergantung pada klien. Klien nak macam mana, dia deliver. So dia dah tengok gambar daripada fotografer tu, dia tahu okay ni fotografer ni gambar macam ni. So dia hire lah sebab dia yang nak gambar macam tu. Dia tengok Amy punya gambar macam ni. Dia hire Amy sebab dia nak macam tu. Maknanya dia memilih perkhidmatan tu sebab reputasi dan profil orang tu lah, portfolio dia lah kan. Betul. Okay Abang Ali, kita dengar diorang macam okay je ada mobile photographer semua tu kan. So sekarang ni siapa yang triggered dengan mobile photographer ni? Adakah fotografer, sebab ni 2 orang dah sampel yang kita panggil, tak terkesan pun macam korang okay je. Sebab korang pun ada juga macam support diorang. Sebab lain orang, lain cara, lain yang diorang nak, lain quality, lain market. Siapa yang triggered? Amy. Siapa yang triggered ni sebenarnya? Siapa yang triggered lah? Kalau kat kita orang, tak ada pula nak triggered dengan benda-benda macam tu. Sebab dia tak kacau market kita orang. Betul. Mungkin orang yang rasa triggered ni sebab dia tak boleh jual dia punya package macam tu. Jadi dia tak tahu nak salahkan siapa. Ke ada pihak ketiga yang melaga-lagakan mobile photographer dengan, sebab kita orang pun tak ambil berat pun pasal isu ni. So kita tahu dia ada mobiographer. Memang mobiographer ni sebenarnya dah lama dah keluar. Cuma sebabkan benda ni viral, jadi ramailah fotografer lain yang trigger dengan benda-benda tu. Tapi bila kita lepak-lepak ke dengan kawan-kawan yang ni juga, bila tanya, diorang semua okey je, tak ada masalah pun. Ataupun benda ni netizen kot yang buat kan. Benda ni kan, biasalah. Netizen memang suka benda-benda macam ni. Konten. Tapi sebenarnya dalam segi fotografer sendiri tak ada masalah. Bila kita tengok fotografer lain buat benda ni as a content diorang pun, diorang sendiri pun cakap tak ada masalah pun pasal fotografer harga 200 ke harga 100 ke. Semua tak ada masalah. Korang impress tak dengan diorang? Sebenarnya impress juga dengan fotografer ni. Sebab diorang boleh, bila kita tengok balik kualiti tu kan, dengan harga 200 tu, sebenarnya okey sangat awak kan. Dia okey. Okey, tak ada masalah. Lepas tu lagi satu, diorang ni memang jenis macam diorang nak belajar. Diorang tahu buat benda tu. Cuma maybe diorang tak ada kemampuan lagi untuk beli kamera ke yang harga ribu-ribu ni kan. Tapi diorang still boleh deliver apa yang klien nak. Lagi satu, klien sendiri pun okey dengan apa yang hasil. Bila kita tengok balik video diorang buat tu,
sebenarnya okey je. Cuma maybe tak kena lagi event-event yang lebih mencabar lah. Mencabar kan. So kat situ diorang kena belajar lah. Tapi memang akan ada market yang macam tu. Jadi memang terasing lah. Okay, kita ambil contoh kereta lah antara BMW dengan Azia kan. Yang Azia ni memang selesa dengan kualiti kereta tu. Dan BM macam tu. Jadi adakah satu hari nanti boleh ditarik dari Azia? golongan Azia ni nak rasa BMW macam dan vice versa. So basically macam benda ni kebanyakan orang yang baru bermula belajar fotografi, satu benda concern yang paling besar ialah dari segi pemilihan kamera yang betul dan juga cost untuk beli kamera dan lens dan juga aksesori tambahan. So bila pakai smartphone ni, kelebihan dia memang benda dah ada di badan sentiasa kan. So nak belajar mudah. Dan smartphone ni dia banyak menggunakan teknologi dengan algoritma teknologi pun semua. Nak ambil gambar senang, mudah. Dia tak perlukan macam kamera kita perlu belajar pergi kelas. Nak belajar dia punya technical, ISO, shutter speed, aperture, white balance, focus tracking, focus area, semua benda ni. So benda ni akan ambil masa dan akan cost lah nak belajar pergi kelas dan sini kan. So bila pakai smartphone, benda tu berada dalam dengan kita. Semua orang ada smartphone sekarang ni kan. Betul. So mudah, nak belajar mudah. Dan bila dah belajar tu, bila dah ambil gambar apa semua, kita share online apa semua, kawan-kawan puji, cantik lah gambar ni, macam mana ambil apa semua. Lepas tu siap ada yang tulis, boleh ambil gambar saya kahwin tak? So bila dah benda tu berlaku, boleh buat income. So dia pun start lah. Bila dah start apa semua, dia dah buat mungkin ambil job wedding sikit apa semua, dan dia dah suka. Dan bila tiba masa dia dah sampai satu saat macam dia cakap, dia dah sampai level yang mungkin event tu dah mungkin lebih challenging, di situ mungkin dia akan berubah. Dan biasa dan normal untuk semua orang yang baru belajar ni, dia akan mulakan dengan smartphone dulu. Zaman sekarang banyak mulakan dengan smartphone. Lepas tu bila dia nak upgrade dia punya skill, dia akan bertukar pada kamera. Dia akan mula mendalami aspek-aspek teknikal pada sebab apa yang macam Min cakap, diorang hasilkan gambar memang cantik. Ada yang cantik sebab diorang punya kreativiti tu ada. Kreativiti tu ada. Semua sekarang ni mungkin diorang tak faham macam mana nak gunakan tool kamera ni untuk capai diorang punya kreativiti and even more. Itu. Smartphone yes, it's good. You boleh capture moment, you boleh capture expression, you boleh create composition yang bagus. So kat situ dia belajar. Dan bila dia dapat gear yang bagus, yang lebih baik, dan belajar tentang technical camera, dia akan jadi lebih baik. So memang normal untuk dia belajar menggunakan smartphone. Tapi dia mungkin bukan, sebab dia bukan macam orang tu dah elok-elok bawa motor, senang kan, tekan minyak jalan, tiba-tiba dia nak ke basikal balik. Jarang berlaku orang yang pakai kamera, lepas tu dia ambil package fotografi, tak ada. Tak, maksud saya sebab mobile graphy ni dalam phone tu ada apps, ada filter, ada macam-macam. Even f-stop semua tu dia tak tahu pun function aperture ke shutter speed semua. Sebab dia tahu bila dia usik aja gambar tu tegang ke kan. Dia tak tahu. Jadi bagi dia benda tu dah senang. Dia tak perlu nak susahkan diri nak main segala benda-benda yang ada pada kamera tu. Jadi macam terbalik pula dia punya ni. Maknanya menyusahkan diri dia untuk belajar benda-benda itu sebab dia tak belajar lagi. Once dia dah tahu teknik dia, macam tanya Amy lah, dia ambil gambar simple dia tahu dah. Dia tahu dorang ada keinginan, ada keinginan untuk tukar gear. Tapi macam kita cakap lah, dorang tak ada kemampuan lagi, ataupun dorang dah selesa dulu dengan phone. Sebab dorang maybe nak asas skill dorang macam tu dulu. So kita guna phone dulu lah untuk asas skill. Jadi bila semua tu dah okey, baru dorang tukar gear. Macam tu juga. Maybe dulu mungkin masa zaman-zaman kita baru start wedding, kita tak boleh nak guna phone. Sebab zaman dulu phone pun memang tak boleh nak shoot video kan dengan kualiti yang cantik. Sebab tu tak ada isu zaman dulu. Tapi bila sekarang kualiti phone semua dah canggih, dah makin power kan. So orang pun dah boleh buat package guna phone. Mungkin kalau zaman dulu dah ada, maybe ada isu ni pun dah start lama kot. Tapi sebab tak ada lagi. Tak mungkin golongan profesional ni dia tak layan benda itulah kan, dan dia tahu banyak perkara yang boleh dari segi kualiti lah yang boleh dihasilkan melalui kamera, yang betul-betul kamera lah, professional kamera kan. Okey, satu perkara yang kita perasan lah AI kan. Sebelum ni kita cerita tentang AI dalam industri media kan. Bagaimana dia mula mencaras kerjaya-kerjaya orang media. Betul.
teknologi pun ada dalam fotografi juga kan, sama ada dalam device ataupun kamera itu sendiri ataupun produk hasil dihasilkan oleh AI generated lah. Macam contoh satu hari ni Intan kata tak mampu sangat, bukan tak mampu lah, macam tak nak sangat fotografer, mobile phone pun tak nak, mobile graphy pun tak nak, masuk je AI punya app, saya nak baju wedding macam ni, saya nak posing macam ni, dia ambil muka Intan terus jadi gambar je. Sampai macam tu. Adakah terkesan juga dengan AI ni? Adakah potensi untuk memusnahkan kerjaya kalian ini? Daripada segi, kalau macam selalunya event-event ni kita ambil gambar, kita nak clean, tapi tiba-tiba ada orang-orang kat sebelah kan. So tu function AI, kita boleh remove semua benda yang kita tak nak dalam tu. Syaiful ada sebarang komen pasal AI ni nak beritahu pasal AI. AI ni kalau nak tahu, AI ni dia kena ada reference. Sebelum kita nak generate kan, kita menggunakan kita punya command prompt pun semua kan. Betul. Dia kena ada reference. Dia tak boleh from thin air tiba-tiba jadi. So reference daripada mana yang dia ambil. So kat sini ada benefit lagi untuk certain photographer yang dipanggil stalker, orang yang ambil gambar dijual. So orang yang ambil gambar untuk dijual ni, dia akan dapat benefit dekat situ. Pun sebab saya pun salah seorang stalker juga, saya ambil gambar dan jual. Tiba-tiba nampak ada invoice keluar, ada orang beli gambar. Tengok tak ada detail siapa, semua tak ada tahu. Gambar tu dia ambil daripada reference untuk orang AI. Contoh saya dah buat AI saya nak buat create gambar kahwin, ada 2 orang, lelaki dan perempuan. Ni saya punya prompt lah. Lelaki dan perempuan, Asian man, Asian guy, with bunga mangga, dus kanafa, ni lah. Mana AI nak dapat reference tu? So dia akan ambil daripada orang yang jual gambar ni. So dia akan ambil gambar kat sini, dia akan beli gambar tu, letak kat situ. So itu source of income untuk orang yang jual gambar. Right. So ingat, tak semua orang akan ambil gambar, semua gambar kahwin letak dekat dijual, tidak. Jadi yang menyebabkan kerana AI susah nak berkembang di segi reference dia. Reference tak banyak. So bila reference dah banyak nanti, there's possibility mungkin satu hari wedding tak perlu ada majlis. Tampal aja. Itulah dia. Okay, saya pun cakap tu valid lah. Sebab sebagai stalker, you jual gambar tu dan itu boleh jadi reference oleh AI. Yang Intan ni akan post segala macam gambar tu pun boleh dijadikan reference oleh AI juga kan. Sebab tapi benda tu kena perlu dijual lah. Tapi kalau kita ambil gambar personal kahwin, kita tak jual. Tak, maksudnya yang dia post di Instagram, social media dia. Dan ialah AI ni dia boleh belajar daripada betul segala sumber. AI tak boleh ambil gambar daripada randomly. Itu dah kira breach of privacy. So dia cuma boleh reference daripada orang-orang ni. Kalau macam Adobe punya AI, dia ambil daripada Adobe Stock. Kalau Mid Journey punya AI, dia banyak ambil daripada stock company macam Shutterstock. Dia ambil reference kat situ. Dia tak boleh ambil randomly daripada public. Itu sebab dah breach of privacy, nanti masalah dia. Itu ilmu baru tu. Ingat ke AI ni apa saja dia nampak, tak. Dia kena ada reference. Mesti ada reference yang legal lah. Yang legal. Sebab mula-mula dulu, ingat lagi masa orang tengah baru start AI kan, bila orang nak create muka Asian, susah. Sebab biasanya muka-muka orang-orang western kan, nak buat muka Asian ni susah. So lama-lama tu baru dia start dah keluar sikit, tapi still tak perfect lagi. Sebab kita ambil gambar ni, dia ada macam-macam expression, macam muka kan. Orang dan bangsa-bangsa semua lain, even kita sendiri pun mempunyai muka yang berbeza. Memang tak jauh, susah nak copy. Jadi AI kena ada reference. Betul. Tak ada reference, dia tak dapat buat. Itu yang jadi pelik-pelik tu, macam ni letak muka lain jadi orang lain kan. Macam tu. Tapi suami-suami jangan tahu pasal benda tu. Kan, bila awak adjust guna AI, muka pengantin perempuan je lain, saya nak copy juga yang ni. Tapi AI macam membantu. Contoh macam kalau kita buat majlis kahwin, lepas tu mungkin ada satu saudara ni, kita rapat dengan dia dan dia jauh. Mungkin dia ada luar negara kan, merantau apa semua. Dia terdapat datang, tapi dia nak dalam gambar. Kita menggunakan AI, kita boleh menggunakan teknologi, kita boleh letak di dalam tu gambar. Itu ada benda yang positif lah kalau kita fikir secara positif. Betul. Ni di penghujung lah, sebab saya suka tengok gambar-gambar wedding juga. Dan kadang-kadang kita nampak trend yang letak cincin atas daun lah, gantung baju pengantin dekat lift lah kan. So yang terkini ni apa trend gambar kahwin? Sekarang orang suka gambar blur-blur lah. Gambar blur Betul. Sebab diorang nampak film look tu. Okay. So diorang buat lah benda tu, tapi bila pakai digital, dia feel dia kurang sikit daripada kita pakai film mengelat sendiri. Mengelat. Dia kurang sikit lah. So buat macam mana macam tu?
Adalah. Dekat post production ke ataupun masa guna kamera tu yang masa guna kamera boleh buat, nak post production pun boleh buat. Selalu kalau nak senang buat pakai kamera terus lagi bagus. Pakai shutter speed yang ni lah, shutter speed lah. Ada accessory. Sekarang fotografi pun dah banyak accessory bang. Cuk, blur maksud difokus ke atau blur pergerakan tu blur? Focusing. Mana Contohnya macam pengantin-pengantin sekali blur. Memang tak nampak. Nampak blur macam tu je lah. Jadi tak payah risau tak putih, tak cantik tak ni. So gelap-gelap, orang suka gambar gelap-gelap sekarang. Lepas tu naikkan grain banyak, nak nampak macam filem. Selalu kalau phone flash buat macam tu. Yang tu 0.5. 0.5. Tak, dia orang ni kan kadang-kadang tak. Masa zaman kita dulu, zaman pakcik dulu. Nombor pakcik dekat 50 dah ni. Benda-benda tu yang kita paling, kalau boleh gambar tu clean, tak ada grain. Kan? Dan sebersih-bersihnya. Sekarang dia nak ada scratch lah, ada segala semua kan. Saya pun kadang-kadang tak faham juga, tapi kita layankan je lah. Tapi dia ada demand lah. Ada orang tak suka kat gambar-gambar macam tu. So dia macam klien sendiri kena pandai pilih. Maknanya kalau dia tengok Instagram orang macam ni, okay, gambar orang ni memang jenis macam ada gambar-gambar art yang blur-blur macam tu, gambar dia gelap-gelap, tapi dia suka gambar cerah. Lepas tu dia hire pula fotografer yang gambar gelap-gelap tu. Lepas tu bila dah habis event, dia persoalkan, kenapa gambar saya gelap? Padahal dia sendiri yang salah booking. So kalau rasa suka gambar yang cerah, cari fotografer yang shoot clean macam tu. Jangan pakai yang gothic punya. Sebab ada certain fotografer yang dia tak boleh nak ikut apa yang klien nak. Contoh macam Amy sendiri lah. Amy sendiri tak boleh nak ikut apa yang klien nak. Maksudnya macam kalau klien kata, bang, saya nak gambar saya macam ni, saya nak gambar saya gelap macam ni. Saya tak buat macam ni. Ni bukan saya punya gambar. Saya tak suka gambar macam ni. Gambar saya cerah macam tu. So saya tunggu klien yang macam tu je lah. So maknanya kalau nak hire Amy sebagai contoh, kena faham portfolio Amy. Yes, betul. Dia bukan sebabkan Amy professional, awak boleh ambil apa-apa je. Bukan, kita tak nak ada isu lepas tu. Maknanya dia tak ada persoalkan lah, kenapa gambar saya nak gambar saya gelap-gelap. Sebenarnya gambar kita dah memang macam ni lah. Tapi dia minta macam tu. So tapi masa sebelum booking tu pun, deal pun kita dah bagi tahu dah. Kita deliver macam ni. So you kena terima apa yang kita bagi dekat you guys. Macam Intan cakap tadi kan, dia cakap pasal nak gambar putih, cerahan. So itu normal. Untuk Asian memang suka macam tu. Kalau Western dia tak suka. Dia tak suka gambar putih-putih macam ni. Dia suka gambar yang gelap-gelap sikit, ada dynamic kan. Tapi sekarang ni dia dah start evolve dah. Banyak orang-orang yang nak kahwin semua, dia tak nak gambar putih-putih sangat. Kadang-kadang dia nak moment, dia nak macam mainan dengan lighting apa semua. Tu yang ada fotografer dah start hasilkan gambar macam ni. Sebab dia ada demand dekat situ. Tapi biasanya yang nak gambar-gambar yang lebih pada macam ada dynamic warna, dynamic color, dynamic exposure apa semua, dia level yang lain. Biasanya level yang lain. Tapi kalau secara normal, kebanyakannya memang suka gambar nak putih, terang. Macam tu. So Intan masih lagi nak putih dan terang? Dia mungkin lama-lama nanti bila dia dah tengok makin lama makin banyak gambar kahwin apa semua, dia dah start nak macam ni lah, menarik lah. Mungkin dalam satu event nanti kita kahwin sampai 3 fotografer. Yang ini yang terang, yang ini yang gelap-gelap sikit, yang ini filem. Tambah satu lagi mobile sebab dia booking tu first. Kalau nak tolak kan tak sampai hati. Biar aku ikut semua ada. Semua ada. So semua win-win. Terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi ini, satu ilmu baru, dan kita rasa walaupun ada orang bangkitkan benda ni di media sosial, kalian tak terkesan lah kan. Dan kerjaya akan terus cemerlang dan gemilang lah. Amin. Dan Intan pun bolehlah pilih. Betul. Jadi pengguna yang bijak. Atas kemampuan dan pemahaman tentang fotografi. Betul. Sekali dia ambil AI juga. Amy dan Syaiful, terima kasih banyak. Selamat maju jaya kepada kalian ya. Terima kasih. Lepas ni mana tahu betul-betul Intan ambil kalian berdua. Mudah-mudahan. Okey, sampai di sini saja Vocast kita. Jumpa lagi episod akan datang insya-Allah. Dan kepada yang mendengarkan kami di Audio Plus, terima kasih banyak-banyak, dan di platform-platform lain juga ya. Okey, jangan lupa like, subscribe, share dan komen di YouTube, social media, TikTok, IG, Facebook, Twitter, semualah. Itu je. Bye.